Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi satu isu yang viral dan telah diberikan kepada saya, disampaikan kepada saya satu video daripada TikTok berkaitan tentang hukum emoji. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Hukum bermain emoji gambar makhluk bernyawa. Okey. Syirik moden Ni dekat TikTok Secara umum, emoji digunakan sebagai pesanan ringkas untuk menyalurkan lukisan perasaan gembira, sedih, marah, duka, peduli dan yang seumpamanya. Kenapa gambar kepala dikatakan termasuk gambar makhluk bernyawa? Contoh emoji. Makhluk bernyawa. Untuk apa kita menggunakan emoji seperti ini? Agar orang dapat menggambarkan kita dalam keadaan ekspresi marah, sedih, malu, ketawa. Itukah niat kita menggunakan emoji? Okey. Sedarkah kalian bahawa secara tidak langsung kita telah menghidupkan suasana patung berkepala Ini bukan emoji itu agar digambar-gambarkan? Bermain emoji perasaan juga termasuk konsep pemujaan ataupun syirik. Bagaimana emoji jatuh dalam perbuatan syirik? Secara ringkasan, kita akan membahagikan emoji yang menyerupai benda kehidupan maupun emoji yang menyerupai benda yang tidak hidup. Emoji yang mati seperti emoji kenderaan, kertas, cuaca, makanan dan yang seumpamanya. Hukumnya adalah harus dan boleh digunakan dalam pesanan ringkas. Emoji menyerupai benda kehidupan yang dipotong adalah seperti tangan tanda good ataupun like. Hukumnya adalah boleh digunakan serupa dengan hukum lukisan yang telah dipotong kepalanya. Daripada Abi Hurairah, tangan boleh pula. Beliau berkata, Jibril alaihissalam meminta izin kepada Nabi SAW untuk masuk ke dalam rumah baginda. Nabi SAW menyebut, masuklah. Lalu Jibril berkata, bagaimana aku nak masuk sedangkan di dalam rumah engkau ada langsir yang ada lukisan padanya? Sama ada engkau potong kepala lukisan tersebut atau dijadikan alas yang dipijak-pijak. Riwayat Al-Nasa'i, hadis yang masyhur. Emoji yang menyerupai benda hidupan seperti emoji binatang, emoji yang memaparkan wajah senyum, sedih, gembira, marah dan yang seumpama dengannya. Dari sinilah hukum syirik itu jatuh melalui hukum asal melukis dan hukum menggunakan lukisan menyerupai hidupan. Dalilnya, hadis pertama dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pelaku gambar-gambar ini mereka akan disiksa di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah oleh kalian apa yang telah kalian ciptakan. Sahih Al-Bukhari 7558 bab tauhid. Hadis kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menyerupai ciptaanku? Maka buatlah semisal jagung, atau buatlah seperti biji-bijian, atau buatlah seperti gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang inti dari syurah adalah kepalanya. Jika kepalanya dipotong, maka ia bukan syurah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu tak mengaji. Kesimpulannya, apabila kita membaca ketiga-tiga hadis di atas, maka emoji hidupan bernyawa seperti binatang maupun emoji ekspresi wajah jatuh dalam kedudukan di atas ianya adalah gambar yang menyerupai ekspresi raut wajah dan ianya berbentuk kepala, dan kerana itulah apabila digunakan ia jatuh kepada syirik. Dan inilah dalil yang kuat berdasarkan sunnah. Dalil yang kuat berdasarkan sunnah. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ada tandingan selain Allah dan meniru hak cipta Allah dengan menghidupkan sesuatu. Definisi syirik yang dimaksudkan di sini adalah syirik menyalurkan atau menghidupkan perasaan kita kepada emoji ekspresi wajah yang berlambangkan sedih, gembira, marah dan seumpama dengannya. Okey.
Adapun alasan yang kuat ianya syirik kerana ianya direka atau diperbuat oleh orang-orang kafir yang mencuba untuk menyerupai kelakuan Allah ataupun af'al Allah yang Maha Mencipta, kerana itu hadis tadi berbunyi. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menyerupai ciptaanku? Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Allah telah berjanji kepada pelukis benda bernyawa maupun yang serupa atau yang menyerupai ciptaan Allah bahawa mereka akan diazab di akhirat kelak. Apalagi penggunaan emoji ekspresi wajah adalah serupa seperti melukis dan kelak akan mendapat azab yang sama. Alhamdulillah kita telah tonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, saya bila dengar dia sebut An-Nasa'i, maka kita sudah tahu bahawa orang ini tiada kemahiran yang tuntas dalam pendidikan Islam. Kerana semua orang yang mengaji ilmu pengajian Islam secara formal, dia pergi mengaji dekat universiti dan sebagainya, mereka pasti tahu bacaan yang sebetulnya bukan Nasa'i tetapi ialah An-Nasa'i, bukan An-Nasa'i. Kalau Nasa'i tu nak bagi nampak hang pandai walaupun hang tak tahu. Sahabat-sahabat, kemudian dia sebutkan lagi beberapa perkataan yang kita boleh tahu bahawa dia tidak ada kemahiran di dalam bidang ini. Antaranya dia sebut perkataan surah yang menjadi syurah, kemudian disebut dalil kepada dalih. Ini sebuah kenyataan-kenyataan yang kita boleh fahami bahawa dia ini bukanlah seseorang yang mahir dalam bidang ini dan boleh jadi dia termasuk dalam kategori ar-ruwaibidah yang Nabi SAW selalu ingatkan untuk kita berhati-hati dengan mereka. Kedua, jika dengan sekadar emoji pun awak dah boleh fatwakan sebagai syirik moden, maka isu-isu lain akan lebih mudah untuk awak syirikkan. Kalau nak angkat isu yang lebih besar daripada emoji, pasti akan lebih banyak yang akan dikafirkan, yang akan disyirikkan dan yang akan dikeluarkan daripada agama. Sahabat-sahabat, orang-orang seperti ini kita perlu berhati-hati kerana mereka kadang-kadang menyebutkan satu perkataan yang mereka tidak memahami. Macam tadi dalam video dia sebut berkaitan tentang hadis masyhur, seolah-olah nak pergi kata bahawa hadis ini boleh pakai dan boleh diterima. Sedangkan hadis masyhur bukanlah status. Hadis masyhur maksudnya hadis itu popular. Maksudnya hadis itu melalui jalan perawi yang lebih daripada 3 orang ataupun lebih, tetapi dia tak sampai ke tahap mutawatir. Hadis masyhur boleh jadi ia adalah hadis yang sahih, hadis hasan ataupun hadis dhaif. Pun begitu, saya tidak nafikan kebanyakan hadis-hadis yang disebutkan di dalam video tadi adalah daripada kalangan hadis-hadis yang sahih yang boleh diterima pakai sebagai dalil. Tetapi ia belum tentu menunjukkan ia adalah salah satu daripada hujah. Dalil adalah dalil, hujah menggunakan dalil berkenaan belum tentu tepat. Sahabat-sahabat, kata beliau, emoji ni jadi hukum syirik sebab diambil daripada hukum asal melukis dan menggunakan lukisan menyerupai kehidupan. Kemudian dibawakan hadis yang mengharamkan as-surah, bukan asyurah, as-surah. Lepas tu dia buat kesimpulan, dia kata emoji hidupan bernyawa seperti binatang ataupun ekspresi wajah ialah sama macam gambar yang menyerupai raut wajah dan kepala. Jadi ia menjadi syirik, jatuh syirik, kata beliau. Kemudian dia sebut perkataan yang lebih menarik di situ. Dia kata, inilah dalil yang kuat berdasarkan sunnah. Saya yakin yang dia ini memang tak tahu tentang kaedah qiyas. Bahkan dia langgak qiyas macam tu saja. Nampak macam sama saja, terus dia kata haram, berdosa dan juga syirik. Sedangkan kaedah qiyas yang digunakan oleh para ulama kita ni ada disiplin dia, ada cara untuk menentukannya. Bukan boleh main sembrono macam tu saja. Qiyas yang digunakan oleh para ulama ini tertakluk kepada kemahiran ahli fiqh di dalam membuat penilaian. Bukan main-main teka saja. Ia dinilai oleh satu orang yang disebut sebagai mujtahid, seorang yang mempunyai bukan sekadar ilmu alat tetapi ilmu-ilmu ijtihad yang begitu banyak. Bukan dia ini adalah orang awam yang rajin dia main Facebook, main YouTube ataupun TikTok. Zaman hari ini sangat sedikit orang mujtahid. Oleh sebab itu kita lihat di jabatan-jabatan agama kita ada jawatan kuasa fatwa. Mereka ini adalah mujtahid-mujtahid yang ada pada hari ini yang berada dalam satu kumpulan yang disebut sebagai ijtihad
ijtihad ijtimai. Maksudnya mereka mencari jalan untuk mencari jawapan dengan cara mereka berkongsi ilmu sesama mereka. Maka qiyas itu ditentukan di dalam jawatan kuasa fatwa, bukan oleh orang awam yang surah pun ditukar dengan syurah, perkataan dalil pun ditukar perkataan dalil. Kerana ini adalah sesuatu perkara yang perlu kita ingatkan kepada ramai orang. Bagaimana kaedah qiyas itu berlangsung? Apabila wujud nas daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah ataupun ijma' para ulama terhadap sesuatu hukum yang berlaku secara khusus, kemudian para ahli mujtahid ini, ahli ijtihad ini, para mujtahid secara khusus, kemudian mujtahid mengetahui pula illah yang menjadi sebab agama menetapkannya. Kemudian terdapat illah yang sama pada peristiwa yang lain yang menyerupai isyarat nas kepadanya. Lalu mujtahid berpandangan bahawa kedua-dua perkara berkenaan berkongsi pada satu hukum. Maka orang yang disebut sebagai mujtahid ini mengaitkan sesuatu yang tidak ada dalam nas dengan sesuatu yang ada. Pengaitan ini dinamakan sebagai qiyas. Kelima dan terakhir saya nak sebutkan dekat sini, satu kebodohan yang saya nampak jelas dalam video ini ialah dia kata sebab emoji ini direka dan dicipta oleh orang kafir bagi cuba untuk menyerupai kelakuan Allah, maka dia dianggap sebagai syirik. Aduh, orang putih sebut apa? What the joke? Hang kalau nak kata orang kafir cipta untuk menyelewengkan akidah, hang kena bawakan bukti. Bukan hanya kerana ia dibuat oleh orang kafir, maka awak boleh terus kata dia dibuat dengan tujuan jahat kepada agama. Contohnya, kawan kita ni sebarkan kefahaman emoji syirik dalam TikTok ni. Tidakkah dia tahu bahawa TikTok yang dia duk tengok ni dibuat oleh orang kafir dari negara China yang beragama Buddha lagi? Tidakkah itu juga dianggap sebagai syirik moden? Atau tak syirik sebab awak guna untuk dakwah? Macam-macam benda ni berlaku. Inilah keadaan realiti yang kita sedang hadapi sekarang. Sahabat-sahabat, saya cadangkan anda dapatkan buku Asas Ilmu Hadis untuk pelajar sirah. Ni buku ni. Dapatkan buku Asas Ilmu Hadis. Awak baca buku hadis ini dulu, baca berkaitan tentang asas, istilah-istilah dia dan bentuk-bentuknya dulu. Kemudian awak upgrade lah, baca pula Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ni. Ini ada ulasan yang cukup menarik dan juga cukup ringkas untuk orang awam macam kita ni. Baca yang ni, lepas tu awak upgrade lah dengan kitab Fiqh Al-Manhaji Mazhab Imam Syafi'i. Baca satu-satu, baca pelan-pelan, jangan duk kalut sangat, jangan tergopoh-gopoh sangat. Jadi sahabat-sahabat, dapatkan, saya pun tak tinggalkan anda macam tu saja. Saya tak kata, saya tak merek kepada anda untuk baca buku saja. Saya letakkan link dekat bawah untuk anda tekan, anda baca dan anda beli. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada diri anda, kepada masyarakat kita, kepada anak-anak pinak kita di kemudian hari, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang share dan sebarkan kepada orang lain. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.